Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, apa khabar? Mudah-mudahan malam ini semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Saya kongsi satu benda. Satu hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Mas'ud. Ibni Mas'ud kata, daripada sahabatnya, sahabat tunggu suatu hari depan rumah Ibni Mas'ud. Tunggu, bilalah Ibni Mas'ud ni nak keluar cerita dekat kita hadis-hadis apa-apa. Tunggu, tak keluar lagi. Kemudian dia kata, pisat panggil Ibni Mas'ud dalam rumah dia. Seorang sahabat pergi panggil, kata, Ibni Mas'ud, kami semua duk tunggu dekat luar ni, mailah keluar. Ibni Mas'ud pun keluar. Dia kata apa? Apa kata Ibni Mas'ud? Sebenarnya bukan aku tak mau ajak hampa. Tapi, taklah dia tak cakap lah hampa tu utara. Dia cakap lah bahasa Arab. Dia cakap bahasa utara telah ditranslate lah. Dia kata apa? Bukan tak mau ajak kamu semua. Tetapi kami belajar daripada Nabi SAW. Nabi tidak ajar kami hari-hari. Nabi pilih hari selang-selang agar kami tidak bosan. Kalaulah sebab aku tak takut kamu bosan macam mana Nabi kata kepada kami, sudah pasti aku akan ajak kamu. Tapi sebab takut kamu bosan, kita selang-selang. Tu asal apa kita punya 30 ni dia buat Isnin Selasa Rabu. Takut bosan, tapi petang tu dia buat Khamis Jumaat Sabtu. Begitulah dia bagi ada tu supaya kita taklah bosan. 30 minit sekejap sahaja. Boleh? Itu salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, hari ini kita akan belajar tajuk taharah, yang kita khususkan bab taharah ini, bab bersuci ini kepada mandi wajib. Taharah, mandi wajib. Taharah tu apa dia? Taharah adalah bersih, suci. Islam dia kena pastikan umat dia suci terlebih dahulu sebelum menunaikan apa-apa kewajipan, terutamanya sembahyang. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat, Allah suka kepada orang yang bersih. Baik, jadi hari ini izinkan saya berdiri, kita nak cerita bab mandi. Boleh? Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, bila kita nak cerita bab mandi, kita kena ketahui bahawa mandi adalah perkara yang penting di dalam Islam. Sebab itu, di dalam kitab Fiqh Minhaji, di dalam kitab Matla' al-Badrain, ada menceritakan bahawa dengan bersuci ini, yang pertama sekali kita bersih daripada segala hadas, bersih daripada sebarang najis. Sebab di dalam Islam mementingkan kebersihan, dan dari sudut kita kata sainsnya, kita akan bersih daripada sebarang kekotoran. Bila kita bersih, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sihat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang menonton yang saya kasih sekalian. Baik, yang pertama, kenapa kita buat lakonan? Tidur. Bangun tidur. Okey, kita nak mandi. Baik, nak mandi apa sebab seseorang itu perlu mandi? Baik, inilah kita bermula. Mandi. Wajib mandi kepada seseorang. Mandi wajib. Wajib mandi kepada seseorang. Wajib mandi kepada seseorang ada 6 perkara. Yang pertama, yang ni. Bahasa Arab dia kata apa? Wajibatul ghusli sittun. Illa jun hashafah fil farji. Wa khurujul mani. Wa haidu, wa nifasu, wal wiladatu, wal mautu. Tak apa kalau tak faham bahasa Arab, saya translate lah. Okey, yang pertama apa dia? Illa jun hashafah fil farji. Memasukkan lelaki, anggota lelaki ke dalam anggota orang perempuan. Maksudnya illa jun hashafah, memasukkan dalam. Ya, pandai. Dah pandai dah. Okey. Tak apa. Maksud kata, kita kata bahasa istilah dia okey, boleh dah. Bersetubuh.
Suami isteri, sebab tu keluar mani tak keluar mani cerita lain. Jadi saja kena mandi wajib. Yang kedua, keluar mani. Keluar mani. Lelaki, perempuan, sama. Mimpi yang indah saja, keluar, tu dia mandi wajib ya. Selesai. Yang ketiga, apa dia? Bagi yang melibatkan lelaki dan perempuan, mati. Mati wajib bagi mandi. Mati seseorang meninggal dunia, seseorang manusia yang beragama Islam, kita wajib memandikan dia. Wajib memandikan dia. Adapun orang yang mati syahid, tak perlu. Biarkan mereka dengan itu kerana mereka akan bangun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesan mereka mati syahid fi sabilillah. Boleh? Okey, yang 4, 5, 6. Ini sidang penonton yang saya kasih sekalian melibatkan orang perempuan. Apa dia? Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Yang keenam, wiladah. Dalam kurungan, beranak. Ni saya punya pemadam dah tak comel dah macam dulu. Dia sudah dewasa. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, bawah 3 ni untuk orang perempuan, ingat. Atas ni melibatkan lelaki dan perempuan, bawah ni orang perempuan sahaja. Boleh? Okey, bila berlaku sesuatu tu, bangun tidur malam semalam, malam minggu, seronok kita bersama dengan isteri kita. Kena mandi wajib. Ataupun malam semalam mimpi seronok. Seronok. Keluar mani. Kena mandi wajib bangun pagi tu. Okey, orang lelaki orang perempuan samalah, mati. Sudah berlaku kes kematian, rohnya telah bertemu dengan Allah, maka diwajibkan kepada kita memandikan jenazah itu. Okey. Orang perempuan bangun-bangun pagi. Dah kering. Maka wajiblah dia mandi. Okey, bukanlah orang perempuan dia tahulah style dia, saya tak tahulah, saya tak biasa keluar. Nombor 5, nifas. Bila lahir seseorang, darah yang mengeringi ketika melahirkan itu dipanggil darah nifas, kena mandi. Dan wiladah ketika melahirkan itu keluar tu, kata setengah ulama, bayi itu sendiri adalah air mani. Kerana dicipta daripada air mani, maka keluar tu kena mandi. Wajib. Wajib. Selain daripada itu, semua mandi adalah sunat. Mandi hari Jumaat, mandi apa lagi? Mandi setiap hari untuk menyegarkan badan, mandi ketika hari ada berlaku gerhana, mandi hari raya. Ni nak hari raya Aidil Adha. Mandi. Itu semua sunat. Sunnah Nabi SAW yang mulia. Selesai. Boleh? Baik, hari ini kita nak cerita mandi wajib itu sendiri. Macam mana perihal mandi wajib? Dah tahu dah mandi wajib macam mana? Dah tahu sebab-sebab mandi wajib? Sekarang kita nak cerita mandi wajib itu macam mana? Boleh? Saya padam tau. Saya padam lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Padam. Cara-cara mandi wajib. Yang pertama, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Sebelum saya terlupa, seronok sangat cerita mandi wajib, terlupa. Kepada ustaz-ustaz, alim, ulama, tuan-tuan guru, kalau ada saya tersalah cakap, saya tersilap mengajar, tolong beri teguran kepada kita ya. Mudah-mudahan ilmu kita tidak terpesong daripada ilmu yang sebenarnya. Dan sebelum saya lupa, kita berlandaskan kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Boleh? Terima kasih. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kalau semayang ada rukun. Kalau wudu ada rukun. Rukun ni makna kata fardu. Kena jaga benda ni. Kalau tak ada benda ni, tak dikira benda yang kita buat tu. Semayang, tak rukuk. Tak rukuk. Sujud terus. Buk lagu tu. Tak sah semayang. Boleh? Okey. Yang pertama, rukun mandi. Rukun mandi ni. Makna kata fardu. Saya buat dalam kurungan. Boleh nah? Fardu. Fardu mandi ni. Apa dia? 2 saja, tak banyak. Kalau dalam kitab, kita kata, Allahumma salli alaihi wasallam. Sekejap saya tunjuk kitab tu. Ada kalah kitab ni kalau ni. Idaman Penuntut. Kitab lama ni, Idaman Penuntut, dia kata ada 3. Dalam kitab Fiqh Minhaji ada 2 dan kebanyakannya menggunakan 2. Apa dia? Yang pertama, niat. Niat. Niat ini, dia ada satu cabang dia. Apa dia? Niat ketika kena air pada anggota.
Contoh. Tapi yang ni lah yang sebab selalu orang duk mandi lambat ni. Mandi wajib ni sekejap je sidang penonton. Sekejap je. Tapi sebab yang ni kadang-kadang orang lambat. Okey, bayang. Ni pipe air atas ni, air hujan kita kata. Pancok air hujan. Sini panggil pancok air hujan ke? Shower. Okey, shower. Buka. Zoom. Shower keluar. Brum. Nak mandi ni. Dia duduk lagu tu. Nawai tu. Nak bagi kena kepala dia tu. Dia kena. Nawai tu. Dia kata tak jadi. Tak kena. Dia buat lagi. Nawai tu. Nawai tu terlajak pula sekali. Dia kata tak jadi lagi. Lepas tu dia, Nawai tu. Jahat, tak payah. Sekali masuk-masuk, nawai tu sama Rodin. Dia jadi puasa lah. Tak, bukan. Tak perlu sampai begitu. Dia kata, sekali ayat yang pertama, dia duduk. Nawai tu. Jangan. Tak sampai macam tu teruk. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Buka saja air. Air keluar, turun kepada kita. Masuk duduk bawah tu, brum. Masa tu kita niat. Boleh lafaz menggunakan mulut dulu. Nawaitu raf'al hadathil akbar lillahi ta'ala. Boleh, tak ada masalah. Ataupun terus dalam hati kita. Sahaja aku mandi ataupun mengangkat hadas besar. Sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala boleh. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala boleh. Sahaja aku mandi ataupun mengangkat hadas besar. Boleh, kesemuanya tidak menjadi masalah. Duduk terus bawah tu. Brum. Mandi. Tak payah duduk buat lagu tu. Tak payah. Okey, boleh sidang penonton yang saya kasih sekalian. Buka. Boom. Yang kedua apa? InsyaAllah kita jumpa selepas iklan ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam rancangan 30 minit Ustaz Dohan. InsyaAllah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, tadi saya ulang sekali lagi. Yang kita belajar, saya minta izin, saya letak sini. Saya dah jatuh, mandi mana boleh bawa yang tu. Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, niat, masa kena anggota baru niat. Okey, buka ayat tu kena. Anggota mana pun sebenarnya tidak menjadi masalah ya. Tak seperlunya kepala. Sini pun tak apa. Better ketis kena Director Ahmad Nisfu. Tak apa, tak ada masalah. Kena sini pun tak apa. Boleh sidang penonton sekalian. Okey, full stop, selesai. Kedua, apa yang perlu? Rukun. Wajib kena jaga adalah meratakan air. Meratakan air. Bab ni, sidang penonton sekalian, terbahagi kepada, saya nak sentuh dua perkara penting. Yang pertama adalah menghilangkan najis. Atau kesan-kesan. Ataupun bukan najis lah. Benda-benda yang boleh menghalang. Yes, that's the word. Ini tempat kecil saya tulis benda-benda yang boleh menghalang air. Okey, benda-benda yang boleh menghalang air. Meratakan air itu wajib, maka menghilangkan benda-benda yang menghalang daripada air kena ke kulit menjadi wajib. Boleh? Bang, malam cat rumah nak raya, cat kena. Tidak malam mimpi seronok hari raya. Seronok mimpi yang indah, jumpa siapa ke? Keluar air mani. Keluar tak dan buang cat, mandi tak sah sebab air tidak mengalir pada kulit kita, tak rata berada kulit kita, maka mandi itu tidak sah dan semayang serta perbuatan yang lain juga turut menjadi haram bagi dia. Okey, yang kedua, rambut panjang. Ni, rambut menghurai panjang. Rambut sampai ke... Ni, kalau macam ni tak apalah. Rambut ni tak apalah. Rambut pun. Ni. Kalau rambut sampai ke sini, maka semua kena pastikan mandian kita itu kena rata pada semua. Tapi tak perlulah duk belek rambut satu-satu. Tak perlu sampai begitu. Ratakan semuanya. Sidang penonton, tahukah anda bahawa Nabi SAW mandi wajib atau mandi janabah hanya dengan menggunakan, kita kata ikut kiraan hari inilah, botol air mineral tu kan. Air mineral tu botol lebih sikit daripada botol itu. Banyak tu saja kita mandi. Yang kita ni buka brum. Masuk pula tu berapa kali duk masuk duk lagu tu. Masuk pula tak. Boleh. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, satu lagi saya nak kongsi di sini. Saya teringat satu perkara penting. Apa dia? Bila kita meratakan air, sidang penonton sekalian,
salah satu anggota yang perlu kita ratakan yang selalu orang lupa. Okey, mandi wajib kena ratakan semua dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tempat yang kita duduk bila mencangkung nak buang air itu, bagi orang perempuan, kawasan farashnya itu, bila dia duduk lagu tu yang terbuka tu semua kena cuci. Dan orang lelaki kita kena duduk mencangkung macam kita nak buang air besar itu, yang terbuka punggung kita tu kena cuci. Ada pula orang tanya, "Ustaz, kalau saya duduk berdiri macam ni, saya kepak muka." Kepak punggung saya. Nak kepak buat apa? Duduk terus lagu tu. Ya. Kepak belah sini, kepak belah sini. Tak perlu. Kita buka, mandi. Bila mai, kita nak ni, duduk, basuh. Boleh. Saya duduk, saya tenggelam dalam kolam ni. Duduk, basuh. Basuh dengan tangan apa? Sunat dengan tangan kiri. Tak payah kepak-kepak. Saya duduk mandi, kepak belah sini. Kepak belah sini. Tak perlu. Mandi, duduk, basuh dengan tangan kiri. Boleh. Kepada sidang penonton sekalian, anak-anak, ini bukan aksi-aksi yang tidak dibenarkan. Okey? Jangan buat saja-saja. Okey? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, boleh tak jelas tak di situ bagaimana keadaan kita mandi? Sekali lagi saya ulang. Buka air, mandi, duduk situ, air kena. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, sapu. Ini selalu sifat kita. Tak pernah ada pun dalam kitab-kitab kata siapa basuh laju-laju, dia itulah yang paling bersih mandi. Tak, basuh elok-elok. Basuh elok-elok. Dan Nabi basuh 3 kali macam berwuduk. Disunatkan mula dengan tangan kanan, yang belah kanan. Disunatkan mula dengan sebelah kanan 3 kali. Ataupun kanan, kiri, tapi basuh setiap itu dengan 3 kali. Basuh. Basuh pula belah sini. Basuh badan. Basuh sini. Basuh kaki. Basuh. Boleh tak sidang penonton yang saya kasih sekalian? Okey, dan jangan lupa, jangan kepak-kepak. Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, selesai bab itu. Ini ada terdapat di dalam kitab, jangan risau. Itu bab sebab apa? Okey, ini saya tunjuk. Kalau kamera boleh fokus sikit saya punya tangan, saya nak tunjuk kawasan bontot kita ni. Macam mana? Tolong saya. Sidang penonton, kawasan punggung kita bila kita duduk, dia ada line-line begini. Jadi bila ada line-line ini, kalau kita tidak duduk mencangkung, dia tetap ada line dan kita tak boleh nak basuh celah-celah dia, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey? Jadi kita duduk mencangkung, dia akan buka line tu. Jadi bila line tu terbuka, baru kita boleh basuh dia. Maka dengan sebab kita duduk mencangkung itu, kita baru boleh basuhnya dengan tangan kiri. Basuh dengan tangan kiri, okey? Basuh dengan tangan kiri. Maka duduk itu adalah wajib kita duduk. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Boleh? Selesai. Dan untuk rambut yang mengurai, mesti semua kena basah. Mungkin ada setengah tempat yang sebelum tanya saya kata sebahagian, minta ampun, minta maaf, itu saya confuse dengan wuduk. Kita kena basahkan semua sampai ke hujung. Boleh? Tak perlu lama. Biasa yang saya biasa buat, saya 2 minit sahaja. InsyaAllah 2 minit ke 3 minit sahaja. Buka, masuk. Soalan yang pertama orang akan tanya, "Ustaz, bagaimanakah keadaannya kalau kita mandi, kena sabun tak dulu?" Saya bangun-bangun, muka saya berminyak. Minyak muka dan kepala yang original daripada kita bila kita bangun tidur, minyak itu dimaafkan. Dia tidak dikira sebagai yang menghalang air. 1. Yang kedua, sabun ataupun kita basuh badan kita sebelum kita mandi adalah sunat. Tetapi sekiranya kita ada perkara yang boleh menghalang, maka dia menjadi wajib. 3. Sunnah Nabi SAW sebelum mandi wajib adalah mengambil wuduk. Maka kita ambil wuduk sebelum kita mandi. Mudah-mudahan senang air tu nak ikut flow badan kita. Boleh. 4. Mula dahulukan. Bahasa dia. Dahulukan. Makna kata utamakan bahagian sebelah kanan badan kita. Kemudian baru yang kiri kita. Jangan lupa basuh 3 kali. Bersihkan. Mandi sekali tapi buat 3 kali action tu. Okey, contoh. Sekali. 2 kali. 3 kali basuh. Boleh? Boleh? Kiri pun sama. Sekali. 2 kali, 3 kali. Kuku macam biasa. Boleh tadah sahaja begitu di bawah air. Okey? Baik. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, jangan lupa rambut diselat-selatkan dengan jari supaya kena. Sebab ada hadis Nabi SAW menyebutkan dalam kitab Fiqh Min Haji, ada mengutarakan, kalau ada bahagian yang tidak kena, maka Allah akan siksa kita di hari akhirat. Bahaya sidang penonton. Mandi elok-elok. Tak perlu lama.
3 minit ke 4 minit, ataupun esok nak praktis, mungkin memakan masa sedikit, tapi tak apa, practice makes perfect. Boleh? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, selesai bab semayang, ada apa-apa yang agak-agak mencurigakan? Saya rasa insya-Allah. Saya nak tambah sedikit persoalan ataupun confuse. Ustaz, macam mana ni? Dia dah habis mandi, lepas tu sonok, dah habis mandi wajib, dia sonok. Oh, sonok. Dia terkelepiak. Allah, kelepiak apa bahasa ni? Tangan dia terkena kawasan sulit dia, orang lelaki. Pak, kena. Alamak, batal wuduk dah Ustaz. Macam mana? Macam mana? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, bagi kita menyentuh alat sulit dengan macam mana? Macam mana? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, bagi kita menyentuh alat sulit dengan tapak tangan baru membatalkan wuduk kita. Adapun di belakang tangan tidak membatalkan. Awak Ustaz sebut wuduk pula, tadi kita mandi wajib. Bagus soalan itu. Orang yang sudah mandi wajib disebut sebagai mengangkat hadas besar. Jadi apabila kita sudah mengangkat hadas besar, secara automatik hadas kecil pun turut terangkat sekali. Boleh? Kita terima satu pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya dari Madani dari Sri Serdang. Dari Serdang? Sri Serdang. Siapa nama tuan? Madani. Ya, Tuan Madani. Silakan. Saya nak tanya dia Ustaz. Kalau boleh 2 soalan lah. Baik, silakan. Nombor 1, dia kalau waktu junub. Waktu junub lah sudah. Waktu junub apakah kita boleh berzikir atau tak boleh berzikir dia Ustaz? Berzikir? Berzikir waktu junub. Semasa? Apa dia waktu junub lah dia. Berzikir waktu junub lah dia. Apa boleh atau tak boleh? Berjunub tu maksud kata sudah berjunub? Dia masih belum mandi lah Ustaz dia. Baik. Yang nombor 2 dulu 3 minggu yang lalu saya nak tanya Ustaz tapi tak ada masa Ustaz. Dia mengenai roh itu tu Ustaz. Oh, soalan yang kedua berkaitan dengan roh? Baiklah. Apa soalan berkaitan dengan roh tuan? Itu mengenai roh. Macam mana kita kenal dengan roh kita? Macam mana kita kenal dengan roh kita, masa bila tuan? Masa kita hidup ini sekarang ini Ustaz ya. Baiklah, insya-Allah. Dan lagi kita apakah roh kita kan orang awam nak tahulah dengan Ustaz kan. Apa roh kita ni sama dengan wujud kita ke atau bukan macam tu dia? Apa lebih jelek ke atau lebih baik daripada kita punya wujud, punya roh itu? Baik tuan, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebenarnya 2 soalan tadi daripada Tuan Madani daripada Serdang, 2 soalan yang baik. Tapi tuan, saya minta izin dan saya minta ampun. Soalan yang kedua agak panjang perbincangannya berkaitan dengan roh. Cuma saya tegaskan satu je. Allah kata apa dalam Al-Quran? Qulir ruhu min amri rabbi. Allah tidak memberikan apa-apa ilmu berkaitan dengan roh kepada kita melainkan sedikit saja, dan yang lain itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapalah saya untuk menceritakan dengan lebih lanjut adakah sama dengan rupa kita dan bagainya. Ini bukanlah tempatnya. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Minta maaf ya tuan. Baik, soalan yang pertama tadi, ketika kita berjunub. Maksud kata berjunub di sini adalah kita sudah dalam keadaan berjunub yang mewajibkan kita mandi, tetapi kita tak mandi lagi. Bolehkah kita berzikir? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Sekiranya jawapan saya salah, tolong perbaiki ya. Berkaitan dengan berzikir ketika kita berada di dalam keadaan junub, dia dibolehkan. Tetapi saya mensyorkan kepada kita, zikir contohnya bagi orang perempuan yang ada haid tidak menjadi masalah kerana dia mengamalkan masa yang lama. Bagi kita, contoh kita baru bangun daripada tidur, kita ingin membaca doa bangun daripada tidur, itu tidak menjadi masalah. Boleh, silakan. Doa kita alhamdulillah, zikir-zikir harian kita tidak menjadi masalah. Tetapi seeloknya kita segerakan kita mandi wajib. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, segerakan kita mandi wajib.
Adapun soalan tadi ditanya, boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Ketika kita berjunub, kita nak berzikir. Boleh, tidak menjadi masalah. Tetapi jagalah kalimah yang mulia ini. Boleh? Cumanya kita nak tahu bangun tidur boleh tak kita baca doa? Apa lagi kita nak buat? Apa kita nak turun katil, kita nak baca doa, nak masuk toilet kita nak baca doa. Itu semua dikira sebagai zikir. Boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Silakan. Tidak menjadi masalah. Kecuali beberapa perkara yang dilarang kita, dan insya-Allah kalau sempat kita akan sentuh perkara-perkara bagi mereka yang berada di dalam hadas besar, apa benda yang mereka tidak boleh lakukan. Boleh? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, 1 minit sebelum kita berakhir, saya ulang, mandi wajib adalah perkara yang penting dan 2 perkara yang perlu dijaga, iaitu niat dan juga meratakan air. Tetapi dalam proses meratakan air, jangan lupa untuk menghilangkan najis ataupun menghilangkan benda-benda yang boleh menghalang air daripada kena ke kulit kita. Dan bagi mereka yang rambut panjang, basuh sehingga selesai rambut kita. Dan juga kepada mereka yang saya sentuh tadi, apa dia? Boleh kan? Faham kan? Jangan lupa. Boleh? InsyaAllah. Kalau ada kesempatan lagi, jangan lupa hubungi kita di Facebook kita dan juga di email. Bagi soalan-soalan yang ada, insyaAllah kita akan cuba jawab. Dan saya mengharapkan soalan-soalan di dalam Facebook, kita sudah jawab berkaitan dengan mandi wajib. Dan terima kasih kepada mereka yang mengajukan soalan berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Bukan apa, kita belajar secara intensif, 30 minit. Masa kita tidak cukup. Boleh? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, jumpa lagi. Ampun maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.